Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Prof. Madya Dr. Hamzun bin Harun dan audiens sekalian. Saya Muhammad Najib bin Muhammad Yusof bersama dengan rakan sepujangan saya iaitu Ahmad Safar bin Hassan dari kumpulan Kami Prihatin akan membentangkan mengenai tugasan kami. Untuk makluman semua, tajuk tugasan kami ialah kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19 di Malaysia. COVID-19 merupakan satu pandemik yang melanda dunia sekitar Disember 2019. COVID-19 mula dikesan di sebuah bandar di negara China, iaitu Wuhan. COVID-19 berpunca daripada satu virus yang dikenali sebagai virus corona. COVID-19 mula dikesan di Malaysia pada penghujung Januari 2020 dan akhirnya pada 18 Mac 2020, Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan. Ianya turut disertai dengan norma baru kehidupan seperti penjarakan sosial 1 meter, memakai pelitup muka, menggunakan sanitasi dan sentiasa membasuh tangan. PKP ini telah menyebabkan ekonomi terjejas kerana banyak syarikat dan perniagaan menutup operasi bagi mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan yang ditetapkan. Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia bermula pada 18 Mac 2020 yang lalu adalah antara langkah yang diambil bagi mengawal penularan pandemik COVID-19 daripada terus berebak dan meragut nyawa rakyat. Akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan ini telah menyebabkan sosioekonomi negara dan rakyat terjejas. Arahan penutupan sempadan negeri dan negara menyebabkan tiada aktiviti pelancongan berjalan, hotel-hotel penginapan tidak dihuni, restoran-restoran kurang dikunjungi dan kapal terbang tidak terbang di langit luas. Begitu juga dengan penutupan pejabat dan kedai-kedai yang tidak beroperasi. Semua ini telah menyebabkan berlakunya kehilangan sumber pendapatan dan pekerjaan. Pengusaha perniagaan tidak dapat menjalankan operasi dan terpaksa mengurangkan gaji pekerja, memberi cuti tanpa gaji bagi memastikan perniagaan mereka dapat bertahan dan akhirnya sehingga terpaksa memberhentikan pekerja setelah tidak mampu lagi untuk membayar gaji pekerja dan kos-kos dalam perniagaan. Perkara ini akan menyebabkan terjadinya kehilangan pekerjaan kepada rakyat. Oleh kerana itu, pihak kerajaan telah mengadakan pelbagai bantuan dan inisiatif bagi memastikan pengusaha perniagaan dapat bertahan dan seterusnya nasib pekerja terus terbela dan tidak kehilangan pekerjaannya. Pelbagai insentif dan bantuan diberikan, antaranya seperti program subsidi upah, Dana Pinjaman Mudah Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS, skim pemulihan perniagaan tekun serta program kemahiran dan peningkatan kemahiran. Kesemua program dan skim ini diberikan bagi membantu perniagaan terus bertahan bersama-sama dengan pekerja yang digajikan. Namun demikian, ianya masih tidak dapat membendung daripada isu kehilangan pekerjaan ini daripada terus berlarutan. Menurut laporan daripada Astro Awani, lebih 4,500 perniagaan terpaksa ditutup dalam tempoh 4 bulan pertama Perintah Kawalan Pergerakan berlangsung. Sepanjang tahun 2020, lebih daripada 32,000 majikan telah gulung tikar dan lebih 107,000 orang pekerja diberhentikan kerja. Semua ini berpunca daripada arahan Perintah Kawalan Pergerakan yang menetapkan semua sektor ekonomi yang bukan bersifat esensial perlu ditutup. Melalui sumber yang diperolehi daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun Perkeso, perniagaan ditutup mewakili 18% daripada punca kehilangan pekerjaan, diikuti dengan pengecilan perniagaan sebanyak 17%, dan skim pemisahan sukarela dengan persetujuan bersama VSS atau MSS yang menyumbang sebanyak 16%. Masalah kewangan pula menyumbang sebanyak 9%, tamat kontrak 7%,
manakala lain-lain sebab mewakili 33%. Kesan-kesan yang disebabkan isu kehilangan pekerjaan ini adalah akibat daripada kehilangan pekerjaan, maka ianya sudah pasti menyebabkan kehilangan pendapatan. Golongan yang amat terkesan adalah golongan B40, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan bandar. Akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan yang berpanjangan, mereka mula dihimpit dengan hutang dan kehabisan wang simpanan. Mereka ini mempunyai pilihan terhad. Dalam masa ingin mencari pekerjaan baru, mereka terpaksa mengurangkan perbelanjaan seharian, menggunakan simpanan yang sememangnya semakin menipis, meminjam dan menjual aset-aset tertentu seperti kenderaan atau barang kemas. Akhirnya, mereka juga perlu mendapatkan bantuan daripada pihak NGO yang memberikan bantuan. Kehilangan pekerjaan juga memberi kesan kepada kesihatan mental. Mereka yang dibuang kerja akan menjadi depresi dan akan merasa tidak berguna. Seterusnya, mereka akan mengalami tekanan perasaan dan ada segelintir yang mengambil jalan mudah dengan membunuh diri. Menurut laporan daripada Kementerian Kesihatan, pada November 2020, sebanyak 53.3% daripada 37,009 panggilan daripada helplines during COVID-19 adalah pemanggil yang meminta sokongan psikologi dan emosi. Dan sebanyak 86% daripada pemanggil tersebut adalah berumur di antara 20 hingga 39 tahun dan 40 hingga 59 tahun. Ini jelas menggambarkan masalah kesihatan mental berada dalam risiko tinggi. Seterusnya adalah peningkatan jenayah dan masalah sosial. Seperti yang dilaporkan, berlaku peningkatan panggilan talian kasih sebanyak 57% sejak Perintah Kawalan Pergerakan bermula. Walaupun purata panggilan menurun, namun dikhawatiri ianya berlaku disebabkan mangsa tidak dapat membuat panggilan kerana pemangsa ada bersama mereka sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan ini. Mangsa penderaan akan mengalami gangguan mental yang berpanjangan. Kesan yang terakhir adalah krisis ekonomi semasa pandemik COVID-19 ini. Selain daripada ekonomi dunia yang sememangnya agak perlahan, akibat masalah kesihatan ini, ianya juga semakin berlarutan dan berpanjangan akibat daripada penutupan operasi perniagaan dan penutupan sempadan yang menyebabkan tiada aktiviti ekonomi berlangsung. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso sangat proaktif di dalam membantu pihak kerajaan dalam menangani permasalahan kehilangan pekerjaan ini. Pelbagai inisiatif yang diperkenalkan kerajaan adalah menerusi Perkeso sendiri, iaitu seperti program subsidi upah PSU dan program pengekalan pekerjaan ERP. Perkeso sebagai peneraju keselamatan sosial sememangnya banyak menyalurkan bantuan kepada para pencarum dan juga kepada rakyat Malaysia amnya. Pengenalan portal My Future Jobs yang dilancarkan pada 1 November 2020 bagi menggantikan portal Jobs Malaysia sebelum ini ternyata memberi impak yang amat besar kepada para pencari kerja. Kemudahan untuk majikan dalam mencari pekerja dan pekerja dalam mencari pekerjaan yang bersesuaian dengan mereka kini boleh dilakukan dalam satu portal carian kerja yang tidak mengenakan sebarang caj pendaftaran. Selain itu, pihak Perkeso selaku penyedia portal telah mewujudkan satu bahagian iaitu Sistem Insurans Pekerjaan SIP untuk menguruskan dan menyelia portal ini. Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan akan memastikan setiap jawatan kosong yang ditawarkan adalah betul dan mereka jugalah yang bertanggungjawab untuk menganturkan temuduga daripada pihak majikan kepada calon pekerja. Cari kerja semakin senang dengan My Future Jobs.
Rancang kerjaya barumu atau temui calon terbaik untuk isi kekosongan. Kami bantu tak kira siapa, bekerja atau majikan. Jom ke My Future Jobs sekarang. Kami bersamamu sepanjang masa. Kami bantu tak kira siapa, bekerja atau majikan. Jom ke My Future Jobs sekarang. Kami bersamamu sepanjang masa. Layari myfuturejobs.gov.my untuk peluang pekerjaan hari ini. Seterusnya adalah penambahbaikan melalui portal My Future Jobs. Dengan menggunakan portal My Future Jobs yang diinovasikan, kami ingin meminta dan mencadangkan pegawai perkhidmatan pekerjaan berusaha dengan lebih gigih dan giat untuk mendapatkan peluang pekerjaan kepada jawatan pengurusan dengan gaji yang lebih kurang sama seperti yang mereka terima sebelum ini. Ini kerana, untuk makluman semua, portal My Future Job ini lebih banyak tertumpu kepada jawatan-jawatan peringkat rendah. Yang kedua adalah menyediakan lebih banyak sesi temu duga secara online yang melibatkan majikan-majikan besar dan untuk jawatan pengurusan. Ini juga bagi membantu mempercepatkan mereka kembali semula ke alam pekerjaan. Yang ketiga adalah menambahkan lagi sesi perkongsian ilmu dan kaunseling melalui pelbagai media sosial. Ini untuk memastikan mereka lebih bersedia, berkeinginan dan bersemangat untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Dan yang terakhir sekali, kami ingin mencadangkan kepada pihak My Future Job Portal untuk mengadakan karnival pekerjaan mengikut fokus perjawatan ataupun golongan. Contohnya, dengan mengadakan karnival pekerjaan untuk graduan baru, mengadakan karnival pekerjaan untuk orang kelainan upaya dan juga mengadakan karnival pekerjaan untuk jawatan-jawatan tertentu seperti jawatan pengurusan dan juga jawatan sokongan. Kehilangan pekerjaan dan pengangguran yang berlaku akibat daripada pandemik COVID-19 ini amat memberi kesan kepada pekerja yang terlibat dan juga kepada negara. Kadar pengangguran negara pernah mencapai 5.3% pada Mei 2020 dan sehingga Julai 2021 ianya berada pada tahap 4.8%. Peratusan pengangguran ini masih lagi tinggi dan membimbangkan. Tiada siapa menyangka wabak COVID-19 ini berpanjangan sehingga ke hari ini. Diharapkan pemberian vaksin kepada seluruh rakyat dapat memberi impak dari segi penurunan kes-kes baru COVID-19. Selain itu, ianya juga dapat diharapkan dapat mengawal dan mengekang penularan wabak ini daripada berterusan. Diharapkan dengan trend penurunan kes-kes baru COVID-19 pada masa kini dapat membuka kembali sektor ekonomi yang ditutup. Ini sekaligus dapat membantu mewujudkan semula peluang-peluang pekerjaan sebelum ini dan membuka peluang pekerjaan baru. Kelonggaran SOP juga perlu diberikan agar pergerakan dan perjalanan untuk urusan perniagaan, perusahaan dan operasi pejabat dan kilang-kilang boleh berjalan seperti biasa. Oleh itu, marilah kita sama-sama berdoa, berharap agar segala langkah-langkah pencegahan dan kawalan pandemik COVID-19 ini berjaya dan membuahkan hasil sebaiknya. Ini bagi membolehkan pihak majikan kembali beroperasi dan pekerja kembali bekerja dan seterusnya menurunkan peratusan pengangguran dan kehilangan pekerjaan ini ke tahap yang paling minima.